ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang berusaha, pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita masih dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan Allah memilih kita sama-sama mendirikan solat subuh secara berjemaah dan kita masih kekal dalam masjid ini untuk kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan golongan yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung pengajian tafsir kita, yang mana kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastabsara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya
hendaklah dia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, dia bolehlah melakukannya. Kemudian wajiblah dia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau dia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji, dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari yang cukup bilangannya. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah amat berat balasan seksaannya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidaklah boleh menyetubuhi isteri, dan tidak boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekalan dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah memelihara diri dengan keaiban dan meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 197. Ayat yang kita baca pada pagi ini, ayat yang menceritakan mengenai hukum haji ataupun kefarduan ibadat haji, yang mana ibadat haji nisbah pada zaman Nabi SAW ini, ada ulama menyatakan bahawa mula diwajibkan pada tahun ketiga hijrah, iaitulah tahun ketika peperangan Uhud berlaku. Tahun ketiga hijrah itulah di mana tahun berlakunya peperangan Uhud. Tahun kedua hijrah berlakunya perang Badar. Tahun ketiga hijrah berlaku perang Uhud. Tahun keempat hijrah ataupun penghujung tahun keempat hijrah berlakunya perang Ahzab. Ini antara siri-siri peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam di zaman Nabi SAW. Ketika Islam tertegak dengan sebuah kuasa pemerintahan. Kita sedia maklum ketika Nabi berada di Mekah, maka Nabi tidak ada kekuatan dari sudut tapak, dari sudut kuasa. Adapun kekuatan Nabi hanya menyampaikan dakwah dengan menyeru kepada Islam, dengan mengajak orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu supaya mereka kembali kepada fitrah kehidupan manusia, mengabdikan diri kepada Allah. Namun halangan berlaku, kita sedia maklum. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, maka disitulah Nabi mendapat tapak kekuatan dengan terbinanya sebuah kuasa pemerintahan. Bila ada kuasa pemerintahan, maka menjadi kewajipan untuk orang Islam menjaga kedaulatannya, menjaga keutuhan dan kekuatan serta kestabilan sebuah pemerintahan yang berteraskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita baca pada ayat-ayat yang lalu, kita mendapati bagaimana Allah menurunkan ayat keizinan untuk berperang, keizinan untuk berjihad. Kenapa? Sebab bila Islam sudah ada tapak, ada kuasa, sudah berdaulat, apabila dicerobohi oleh musuh Islam, maka wajib orang Islam mempertahankan kedaulatan. Dalam mempertahankan kedaulatan itulah pergerakan dan juga tindakan itu dinamakan jihad.
jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kaitan dengan ayat yang kita baca pada pagi ini. Dia berkait dengan hukum haji dan juga umrah, yang mana dia juga ada kaitan dengan peristiwa perjanjian Al-Hudaybiyah, di mana apabila kedudukan umat Islam setelah mendapat perkhabaran daripada Nabi SAW, ketika Nabi menceritakan mimpi baginda pada tahun ketika sebelum sebelum Nabi pergi ke Madinah, ke Mekah untuk buat umrah dan haji, maka itulah dia tahun dikaitkan dengan tahun ketiga hijrah. Nabi telah pun bermimpi dengan bagaimana Nabi mendapat keizinan untuk pergi buat haji dan umrah. Maka para sahabat amat bergembira kerana telah begitu lama merindui bumi Mekah, tanah air mereka, khususnya di kalangan orang muhajirin, orang asal Mekah, dan juga orang Madinah juga keinginan untuk mereka pergi melaksanakan ibadat umrah dan haji di sana. Namun apabila Islam telah berdaulat, maka orang-orang kafir Quraisy, orang musyrikin tidak memberi keizinan untuk mereka masuk ke bumi Mekah. Maka ceritanya panjang berkaitan dengan perjanjian Al-Hudaybiyah ini, sehinggalah termeterainya perjanjian Al-Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Namun pada ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan suatu bimbingan kepada Nabi SAW dalam bersifat ataupun dalam memberi suatu perintah. Perintah apabila saat Nabi sudah pun keluar dengan mengenakan ihram, apabila terhalang untuk masuk ke Mekah, maka dihalang oleh golongan Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy musyrikin, maka menjadikan pada waktu itu tak dapat tidak mesti sempurnakan ibadat haji itu pada sudut tuntutan dan kefarduannya. Tetapi bila disekat, dihalang, tak boleh masuk Mekah, setelah termeterainya perjanjian Al-Hudaybiyah itu, menjadikan orang Islam tak dapat masuk Mekah, kena patah balik semula. Kena patah balik semula. Bila berpatah balik semula itulah menjadikan hukum haji yang mereka laksanakan ataupun ihram yang sedang mereka pakai itu mesti dihalalkan untuk apa, dilepaskan daripada balik asal semula, bukan dalam keadaan mengenakan ihram. Maka di situlah perkaitan dengan ayat ini, itulah Allah Ta'ala menyebut wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Itu asas kepada ibadat ni. Maknanya dah kena ihram, mana kena sempurnakan. Jika tak mampu nak sempurnakan, maka macam mana kalau sudah dalam keadaan mengenakan ihram ini tapi terhalang untuk melaksanakan ibadat haji itu sendiri ataupun ibadat umrah itu sendiri. Maka sekiranya kamu dikepung, pada ayat ini disebut bagaimana fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul. Boleh bertahallul, boleh kamu melepaskan ihram kamu dengan kamu bertahallul. Maka apakah itu tahallul? Kalau dilihat pada nota kaki kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman ini menyebut dan menghuraikan tahallul itu bermaksud membuka ihram dalam menandakan bebas diri daripada amalan haji seperti sedia kala. Mana bila kita mengenakan ihram ni, apa, kita terhalang daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maknanya kita ada terikat dengan larangan. Tapi bila kita dah cabut ihram, kita bebas mulalah maknanya. Namun bila mana tahun ketika Nabi nak masuk Mekah tu dihalang oleh orang Quraisy tadi, oleh kafir musyrikin, menyebabkan tak berjaya untuk meneruskan, untuk menyempurnakan ibadat haji dan umrah tadi. Maka di situlah berlakunya perjanjian Al-Hudaybiyah, sehingga kelihatan orang Islam melebihkan permintaan orang-orang Quraisy.
Sehingga dilihat perjanjian itu berat sebelah. Mana kisahnya panjang sehingga Sayyidina Umar pun berlaku dialog dengan Nabi, dengan bertanya bagaimana kita ni boleh mengalah dengan orang musyrikin, sedangkan kita di pihak yang benar. Kan Nabi mengajar kita untuk menegakkan kebenaran, tidak boleh tunduk kepada kebatilan. Sehingga Nabi diam, tidak menjawab pertanyaan Umar. Lalu Umar bertanya lagi kepada Abu Bakar, minta pencerahan, minta penjelasan. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Umar, sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah, dia tahu apa yang dia lakukan. Sudah pasti setiap yang dilakukan oleh Rasulullah itu dalam bimbingan Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Umar pun diam. Sayyidina Umar pun menunggu dengan penuh, orang kata apa, nak memastikan, nak mendapatkan suatu keyakinan oleh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini. Dan akhirnya turunlah ayat antaranya yang kita lihat pada kisah perjanjian Hudaibiyah, sehingga kan Sayyidina Umar barulah lega hatinya, barulah lega jiwanya. Bukan menandakan pada saat itu Sayyidina Umar ni lawan Nabi, tidak, bukan derhaka pada Nabi, tapi menunjukkan bagaimana tegas dan berprinsipnya Sayyidina Umar pada waktu itu. Sehingga pun dia mai timbul kenapa Nabi bertoleransi lagi dengan puak-puak musyrikin ni, sedangkan Nabi yang ajar kita ni supaya berprinsip, supaya berlawan dengan orang-orang musyrikin, berlawan dengan kebatilan, tak boleh tunduk kepada kebatilan. Maka di sini daripada kisah termeterainya perjanjian Al-Hudaibiyah ini menggambarkan bagaimana perjalanan politik Nabi, bagaimana strategi dan juga pelan tindakan Nabi yang begitu teliti dan begitu makan jauh. Maksudnya apa? Makan dalam. Dia punya kesannya jangka panjang. Selepas 2 tahun perjanjian Al-Hudaibiyah termeterai, maka berlakunya apa dia? Fathul Mekah. Pada tahun ke-6 Hijrah tu berlaku perjanjian Al-Hudaibiyah. Maka selepas pada itu 2 tahun berlaku Fathul Mekah, berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Maknanya kesan daripada perjanjian tu begitu jauh bacaan Nabi SAW dari sudut politiknya. Tu ingat, jangan ingat politik ni zaman kita je ada. Zaman Nabi dah ada politik, cuma tak ada nama istilah politik lagi secara bertulis. Dari sudut penggunaan nama politik, tak ada jenis parti-parti yang bertanding. Tapi dari sudut konsepnya perjalanannya dah dilihat sebagai perjalanan politik pada waktu itu. Maknanya Nabi punya bacaan tu tak apa, kita kenda dulu. Tapi dalam kenda, dalam keadaan tidak tegang, dalam masa yang sama terjaga dan terpelihara dari sudut akidahnya, dari sudut sesuatu keuntungan untuk agama itu sendiri. Memang dari sudut zahirnya dilihat macam dok kena puasa, macam dok sempurna je puasa. Main kena patah balik semula, tak boleh laksanakan ibadat umrah haji. Maknanya apa dia? Maknanya macam tak masuk akal lah. Dah kena pakai ihram dah. Tapi tengok bagaimana Allah Ta'ala memberi suatu pencerahan, suatu bimbingan melalui ayat ini. Walaupun asasnya ibadat haji itu mesti disempurnakan, tapi dalam masa yang sama bila terhalang, bila disekat ataupun apabila sesuatu masyakkah yang berlaku, maka di sana bolehlah menyempurnakannya dengan apa dia? Dengan menanggalkan ihram, dengan cara bertahallul. Memang ketika Nabi ni mendapat arahan dan perintah Allah Ta'ala ini, dan Nabi mengeluarkan arahan kepada sahabat pada waktu itu supaya bertahallul, mereka pakat dalam keadaan apa dia? Sebersalah nak buat, dah pakat nak buat belaka. Maknanya ibarat apa? Macam sahabat ni tidak akur dengan arahan Nabi. Maka masing-masing dalam keadaan menunggu-nunggu, masing-masing dalam keadaan apa dia? Macam sebersalah lagi. Lalu Ummu Salamah, isteri Rasulullah pada waktu itu bersama dengan Nabi, ketika dalam rombongan tersebut, dia pun berkata, wahai Rasulullah, Rasulullah kena buat dulu. Rasulullah kena tunjuk dulu contoh. Maka Rasulullah pun keluar, Rasulullah pun laksanakan tahallul tadi dengan mencukur rambut baginda SAW. Untuk apa dia? Untuk menghalalkan, untuk orang kata apa? Menanggalkan ihram.
Dan Nabi pun menyembelih haiwan. Menyembelih haiwan dinamakan untuk sebagai bayar dam. Memanglah bila kita dah niat untuk buat umrah haji, kena ihram, tiba-tiba kita tak laksanakan rukun-rukun seterusnya, maka memang kena bayar dam. Maka bila dah terhalang untuk masuk ke Mekah, maka caranya Allah didik Nabi, kamu bertahallul dan kamu sembelihlah dam yang mudah didapati. Maksudnya menyembelih seekor kambing sebagai denda kerana meninggalkan sesuatu yang wajib atau melanggar sesuatu yang dilarang dalam masa mengerjakan haji. Maka bila bayar dam, maka barulah dinamakan halal untuk Nabi dan para sahabat pada waktu itu mengenakan pakaian biasa dan boleh melakukan segala apa yang lain yang berkaitan dengan urusan kehidupan yang menjadi sebelum ini terhalang akibat mengenakan ihram itu. Maka di sinilah Allah mengajar Nabi. Lepas Nabi tunjuk belaka tu, barulah sahabat pakat buat belaka. Sebelum Nabi buat tu, sahabat pakat tak buat. Maknanya ada yang ulama menghuraikan soalan macam sahabat ni dalam keadaan terpinga-pinga lagi dengan situasi itu. Ada yang mengatakan masih tidak yakin lagi. Ya kedok Nabi ni suruh buat gini ni. Kadang-kadang begitu. Namun bila Nabi buat, barulah pakat buat belaka. Maka di sinilah perkaitan ayat ini dengan kisah yang kita ceritakan tadi, dengan perjanjian Al-Hudaybiyah yang berlaku, di mana kita sedia maklum orang Quraisy, orang musyrikin ini, dia sentiasa mencari jalan untuk apa? Menggagalkan gerak kerja yang Nabi usahakan dalam mendaulatkan Islam. Termasuklah nawak ibadat pun disekat juga. Maka sebab itulah bila Islam ni tidak ada kuasa, Islam ni tidak berdaulat sepenuhnya, selagi itulah kita akan terhalang untuk beribadah secara harmoni, beribadah secara dengan penuh kesejahteraan. Contoh yang paling mudah kita lihat pada zaman hari ini, Baitul Maqdis, Palestin, apabila dikuasai oleh Zionis, kita orang Islam pun payah nak masuk dari sudut bebas untuk pergi melaksanakan ibadat kita di sana. Dan orang Palestin sendiri pun berhadapan dengan kesulitan. Mereka terpaksa berperang, terpaksa berhadapan dengan popok Zionis. Sebab Zionis mereka merancang untuk apa? Mengambil tapak Baitul Maqdis itu untuk membina kuil Haikal Sulaiman. Kuil yang mereka dakwakan tempat ibadat mereka yang dari sudut agama mereka telah menyeleweng. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman mewasiatkan supaya apa dia? Membina kuil ibadat mereka di situ. Ini satu pembawaan yang mengarut oleh siapa dia? Pokok Yahudi yang melampau. Lalu mereka ni berdiri dengan nama Zionis. Mereka muncul dengan nama Zionis. Itulah gerakan Yahudi pelampau ini, sehingga mereka ni menokok tambah dalam amalan kitab Taurah yang mereka dakwakan mereka beriman padanya itu dengan penyelewengan amalan berlaku. Namun masalahnya penyelewengan itu bukan mereka lalui seorang sama kumpulan mereka saja. Mereka cuba mengheret orang lain supaya sesat macam dia juga. Itu masalah. Maka bila itulah usaha dan agenda mereka, kita orang Islam tidak boleh berpeluk tubuh. Tidak boleh hanya melihat dan mengambil maklum saja. Kita orang Islam mesti ada gerak kerja kita dalam mempertahankan kedaulatan orang Islam, mempertahankan kedaulatan bumi orang Islam. Apatah lagi bumi itu, tanah air itu yang bersifat tanah suci umat Islam. Baitul Maqdis tu tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan juga merupakan tempat kiblat pertama umat Islam pada suatu ketika dahulu. Namun kalau kita orang Islam tidak mengambil berat akan perkara itu, maknanya apa? Kita tidak dan belum mencapai kesempurnaan iman yang sebenarnya. Maknanya kita selama ni mungkin mari dalam keadaan syok sendiri. Padan dah barangkali dengan sembahyang bang kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan ibadat haji kita, dengan bersedekah kita. Tiba-tiba dalam perkara hal kedaulatan tanah suci orang Islam kita dah ambil berat. Kita tidak ada kesungguhan untuk mencari jalan.
Maknanya apa? Kita sedang berada pada kedudukan masih belum sempurna iman kita. Belum sempurna. Termasuklah apabila negara-negara umat Islam, saudara Islam kita yang lain daripada negara-negara yang lain itu yang sedang tertindas, yang sedang dicerobohi, yang sedang diperkotak-katikkan, dizalimi dan sebagainya. Tiba-tiba kita tidak ada apa-apa pergerakan dan pendekatan usaha untuk membebaskan kesulitan mereka. Kita takut kita termasuk pada ayat sebagaimana yang Allah tegur Nabi ketika orang Islam yang berbaki di Mekah yang belum sempat berhijrah ke Madinah. Mereka yang di Mekah itu ditindas oleh orang-orang musyrikin Mekah. Lalu Allah turunkan ayat tegur Nabi, ingatkan Nabi supaya apa dia? Nabi bertindak. Allah turunkan ayat, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliya waj'alna min ladunka nasira. Ini dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala menegur Nabi dengan mengingatkan, wahai Muhammad, apa yang menghalang kamu daripada kamu bertindak memerangi musuh-musuh Allah? Yuqatiluna fi sabilillah ni kamu bertindak untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang berbaki di Mekah itu, dan kamu berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Sedangkan mereka di sana al-mustad'afin, mereka di kalangan orang-orang yang lemah, yaqulun, berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, bebaskanlah kami, keluarkanlah kami daripada tempat ini, yang mana penduduknya telah menzalimi ke atas kami. Min hazihil qaryati zalimi ahluha. Qaryah ini, tempat ini ialah Mekah pada waktu itu, nisbah pada maksud ayat itu, yang mana ahluha melakukan, penduduknya melakukan kezaliman, penindasan kepada orang Islam di Mekah pada waktu itu. Sedangkan Nabi sudah berada di Madinah, sudah berdaulat dengan kuasa pemerintahan. Maka bila orang-orang yang lemah ini berdoa kepada Allah, Allah mendengar doa mereka dan Allah turunkan wahyu mengingatkan Nabi supaya apa dia? Bertindak, supaya ambil jalan, selesai masalah ni. Sebab orang-orang yang lemah itu berdoa dengan minta apa dia? Di kalangan siapa? Minan nisa, di kalangan orang perempuan, dan juga orang lelaki, wal rijal, wal wildan, kanak-kanak dalam keadaan situasi tertindas. Maka mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pemimpin yang boleh membantu melindungi kami, membebaskan kami dari belenggu penindasan ini. Maka disitulah menunjukkan bagaimana tuntutan Allah kepada Nabi dan sekaligus kepada kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini khusus Allah beri peringatan dan suruhan kepada Nabi, tetapi pengajarannya juga kepada kita di zaman mutaakhir ini, supaya kita berperanan juga agar kita orang Islam tidak biarkan kebatilan menguasai kebenaran, kekufuran menutup kebenaran. Mana mesti kebenaran itu berada pada kedudukan yang tinggi, dinamakan al-Islam itu mesti berdaulat. Itu maksud dia. Maka sebab itulah kaitan dengan ibadat haji ini yang kita baca pada pagi ini, bagaimana dalam perjalanan Nabi nak meletakkan dan memastikan kejayaan Islam itu boleh berdaulat, boleh mencapai kepada kuasa yang mutlak, sehingga Nabi sanggup kendor dulu dalam keadaan akur dengan isi kandungan perjanjian Al-Hudaibiyah, tetapi dia punya kesan jauh dia apa dia. Lepas tu bukan setakat boleh masuk Mekah buat haji dan umrah, boleh tawar Mekah pula, boleh jadi kuasa mentadbir di Mekah. Itu maksud daripada sini. Nabi boleh bina kuasa pemerintahan pula di Mekah. Setelah apa dia? Setelah berlakunya Fathul Makkah. Sebab pada waktu itu telah berlaku apa dia? Ramai orang masuk ke dalam agama Allah secara sukarela. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana orang Mekah sebelum ni lawang Nabi,
menentang Nabi, tengok pada roliknya macam gelak gambar pokok ni nak masuk Islam, nak sokong Islam. Tapi tanpa disangka pada tahun ke-8 Hijrah, kesan daripada perjanjian Al-Hudaybiyah ini, mereka nampak bagaimana indahnya perjalanan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi. Di samping Nabi tunjuk akhlak, Nabi tunjuk model masyarakat umat Islam, Nabi tunjuk model pendekatan orang Islam. Akhirnya orang kafir, orang musyrikin, dia nampak benda tu. Dia lihat benda tu satu nilai yang sepatutnya mereka kecapi juga. Akhirnya mereka terima Islam, mereka masuk dengan penuh kerelaan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk secara beramai-ramai. Maka apa kaitannya dengan kita? Kita juga mesti menyusuli perjalanan tersebut. Dengan kita orang Islam hari ini kena menunjukkan contoh dan model yang terbaik kepada orang bukan Islam. Supaya apa? Orang bukan Islam ni dia nampak Islam ni supaya mereka rasa nak masuk Islam. Itu maksudnya. Tapi malangnya ini orang bukan Islam tak berapa nak masuk Islam. Sebab apa? Dia nampak orang Islam sendiri pun huru-hara. Orang Islam sendiri pun huru-hara. Dari sudut pakaian, dari sudut muamalah, dari sudut kesatuannya. Dia kata, supaya macam pokok aku juga. Pokokmu sembah Tuhan, sembah Allah, tapi bak rasuah mu tibang juga. Mu sembah Allah, bak aurat tak tutup aurat. Aku pakai cawak, mu pakai cawak juga. Aku pakai bikini, mu pakai bikini juga. Aku lepas rambut, mu pun lepas rambut juga. Free hair. Aku bahan judi, mu bahan judi juga. Dah supaya dua kalimah tak ada beza ni macam mana? Dalam kata apa? Supaya je Islam kedok Islam. Itu masalah yang berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya. Sebab kita gagal untuk jadikan model dan contoh. Maka sebab itulah kita kena berusaha untuk membina kekuatan orang Islam dengan cara yang demikian. Di samping usaha-usaha dengan menerang, menyampai dan memberi pencerahan pun kena ada juga seiringan perjalanannya. Barulah kita jelira molek sebagai ummatan wasata ataupun sebagai khairul ummah. Itu maksud di sebaliknya. Maka Nabi begitulah dalam tempoh dan situasi Nabi pada waktu itu. Nabi tunjukkan dulu perjalanan tersebut sehingga dalam keadaan kesannya begitu besar kejayaan bagi umat Islam selepas pada itu. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Ini aturan yang Allah Ta'ala ajar dan bimbing ketika nak melaksanakan tahallul tadi. Dan ayat ini juga mengingatkan kita bahawa haji dan umrah itu dijalankan kerana Allah. Maknanya bila dijalankan kerana Allah, maka mesti ikut apa yang Allah Ta'ala gariskan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Mana kita terikat dengan hukum hakamnya. Kita tak boleh buat pandai-pandai, tak boleh buat mudah-mudah. Maknanya kita kena ikut step dia, kita kena ikut langkah-langkah yang Allah Ta'ala bimbing itu. Maka sebab itu dalam hal ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membimbing satu persatu. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepala lalu mencukur rambutnya, hendaklah dia juga membayar fidyah, iaitu berpuasa. Ni antara jalan keluar yang lain apabila tak mampu untuk membayar dengan menyembelih haiwan, maka boleh juga dengan membayar secara itu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Maka ini pilihan-pilihan ataupun panduan-panduan yang telah pun digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita orang Islam dalam menyempurnakan ibadat haji dan umrah jika dalam keadaan terhalang ataupun sesuatu masyaqqah. Dan di sini dikaitkan dengan mencukur kepala dalam keadaan apa dia? Ada perkaitan dengan sakit ataupun sesuatu yang masyaqqah yang menyebabkan terpaksa bercukur rambut. Terdapat sakit di kepalanya, terpaksa bercukur rambut. Maknanya
kepalanya ada apa? Ada kutu ke yang banyak sangat. Tak? Kalau atasi juga cukur kepala ni, maknanya kutu tu memudaratkan kepala dia, contoh. Tak? Atau apa-apa saja menyebabkan dia kena cukur rambut. Maknanya ini adalah boleh untuk dia meneruskan dengan bertahallul, dengan mencukur kepala tadi. Daripada awal yang sepatutnya, daripada tempoh yang sepatutnya. Ini dikuatkan dengan hadis. Saya baca sikit hadis tu. Haddatsana Al-Hasan ibnu Khalaf qala haddatsana Ishaq ibnu Yusuf an Abi Bishrin Warqa'a an ibni Abi Najih an Mujahid qala haddatsani Abdul Rahman bin Ubay Laila an Ka'b bin Ujrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu wa qamluhu yasqutu ala wajhihi faqala ayuzika hawamuka qala na'am fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuhliqa wa huwa bil Hudaybiyah lam yubayyin lahum annahum yahilluna biha wa hum ala tama'in an yadkhulu Makkah ila akhir hadis. Yang bermaksud, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Khalaf, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf dari Abu Bishr, telah berkata, Ibnu Abu Najih dari Mujahid, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Rahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kutu berjatuhan di wajahnya. Mana lebih sangat kutu ni atas kepala sahabat tadi sampai ngayak jatuh depan muka sahabat tadi. Dah, mana itu situasi ketika mereka berada di Al-Hudaybiyah pada waktu itu. Maka Nabi bertanya, barangkali kutu tu di kepala kamu yang sangat mengganggumu? Lalu sahabat tadi menjawab, benar wahai Rasulullah. Lalu baginda memerintahkan Ka'ab radhiyallahu anhu agar mencukur rambutnya. Nabi suruh cukur lah. Dah rambut banyak sangat kutu ni, berenyah ke atas kepala ni. Dah, kemudian dalam keadaan apa dia? Mengganggu. Maka saat itu beliau berada di Hudaybiyah dan belum menjelaskan kepada mereka bahawa mereka harus bertahallul di sana. Maknanya waktu itu belum lagi turun ayat ataupun belum lagi mereka ni bertahallul atas arahan Nabi secara rasmi. Ketika kisah yang kita sebut tadi, Ummu Salamah minta Nabi tunjuk contoh bertahallul dengan menyembelih haiwan tadi. Maka kejadian hak Nabi suruh sahabat suruh cukur rambut ni ketika kutu atas kepala dia tu sebelum tu lagi, maknanya awal lagi lah. Padahal mereka berhasrat untuk masuk Mekah. Akhirnya Allah menurunkan ayat tentang fidyah pada ayat yang kita baca tadi. Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan agar Ka'ab memberi makan sebanyak satu farak ataupun satu cupak, itu 3 sa' untuk 6 orang fakir miskin, atau berkorban dengan seekor kambing, atau berpuasa 3 hari. Ini suatu bentuk yang Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala perintahkan ketika dalam nisbah orang yang melaksanakan ibadat haji ataupun umrah dalam keadaan berihram, lalu dia mengalami masyaqqah. Contoh dia kepala itu banyak ada sesuatu yang mengganggu dia kalau dia bercukur rambut selesai masalah dia, contoh dia, maka dibolehkan awal, tapi syaratnya dia kena bayar fidyah. Fidyah tadi dengan memberi makan 6 orang fakir miskin, di mana nisbah atas farak yang dimaksudkan tadi ialah 10 kilogram. 10 kilogram makanan asasi. Maknanya kalau kita 10 kilogram beras lah. Tak? 10 kilogram beras untuk setiap 6 orang. Maknanya 60 kilo. Itu maksud dia. Maka itu dia. Kalau tidak dengan bayar fidyah, maka hendaklah menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari. Ini bentuk denda yang dikenakan bagi situasi yang dinyatakan tadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Dan itu puasa 3 hari ketika berada di Mekah, ketika berada di Masjidil Haram. Namun kalau dia dalam keadaan bukan ahli di tempat tersebut, dia kena tambah 10 hari lagi. Dia asalnya 10 hari kena puasa.
Tapi dalam keadaan kalau dia ni bukan orang tempatan di situ, bila dia balik tempat dia, dia boleh sambung 7 hari lagi di tempat dia. Maksudnya 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari di tempat asalnya. Tilka asyaratun kamilah, yang mana semuanya mesti melengkapi dan mencukupi 10 hari berpuasa. Maknanya kalau tak boleh nak bayar dam dengan menyembelih haiwan, maka kena puasa 10 hari. Dia ada pilihan. Tak, maknanya ada orang yang tak mampu nak membeli haiwan untuk menyembelih, maka dia boleh berpuasa, pilih puasa 10 hari. Tapi syaratnya 3 hari di Mekah, 7 hari di tempat dia kembali asalnya. Tak, macam kita orang Malaysia 7 hari balik Malaysia, puasa 3 hari di Mekah. Kena puasa begitu. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maknanya hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Maka ini bentuk yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para jemaah haji dan umrah dalam situasi mereka itu terhalang dalam menyempurnakannya, maka di sana ada jalan keluar yang dibimbing oleh Allah Ta'ala kepada mereka semua. Maka inilah bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala yang luas kepada kita semua. Dan kita sedia maklum bahawa ibadat haji ni dia ada 3 package ataupun 3 jenis bentuk dia. Dia ada haji tamattu', kan, dia ada haji qiran, dia ada haji ifrad. Maka kalau haji tamattu' ni dia buat umrah dulu, kemudian barulah dia tahallul dan tinggal di Mekah, dan kemudian dia tunggu masa untuk tibanya waktu haji, ibadat haji. Sementara tunggu waktu haji dia boleh pakai baju biasa. Tu haji tamattu'. Maka hak ni confirm dia kena apa dia? Dia kena sembelih kau. Kena sembelih haiwan ataupun dia kena bayar dam tadilah. Adapun yang kedua haji qiran. Haji qiran ni buat umrah bersama dengan haji sekaligus. Maknanya dia dalam keadaan mengenakan ihram bersama. Adapun haji ifrad ialah buat haji dulu kemudian baru buat umrah. Ni bentuk ataupun 3 keadaan ibadat haji yang boleh dipilih oleh para jemaah haji. Maka atas masing-masing lah nak pakai hak mana. Tapi hak cabarannya ialah haji ifrad. Haji ifrad ataupun haji qiran. Tapi tamattu' ni dia longgar sikit. Tapi kena bayar dam. Kena bayar dam. Maka inilah bentuk-bentuk ibadat haji yang telah pun difardukan kepada kita, dan begitulah bagaimana Allah membimbing kita melalui ayat ini jalan keluar jika ada masyakkah, halangan-halangan yang membawa kepada terhalangnya pelaksanaan ibadat haji tersebut. Maka begitu rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita, yang amat luas rahmatnya, dan Allah Ta'ala tutup ataupun mengakhiri ayat ini dengan apa dia? Wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Supaya apa dia? Supaya kita sedar bahawa setiap apa yang kita lakukan ini tak boleh kita memandai-mandai, tak boleh kita buat bijak, orang tu kata. Hendaklah kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala gariskan. Maka kalau kita tembang juga melanggari sempadannya, Allah ancam kita dengan apa dia? Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah kamu azab Allah sangat keras dan sangat tidak terperi sakitnya. Menunjukkan bagaimana azab Allah akan tertimpa kepada sesiapa yang mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah. Rasanya sempat satu ayat je pada pagi ni. Tak, sebab panjang. Ayat ni panjang. Yang akan sempat 2 ayat tak ada juga. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, yang kita kupas pada pagi ini mendapat kefahaman dan juga pencerahan, dan di samping memberi suatu motivasi kepada kita semua untuk memahami tanggungjawab kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya, dan kalangan
orang-orang yang menyambung legasi acuan yang diasaskan oleh Nabi SAW dalam kehidupan baginda sehinggalah kepada umat Islam yang lain. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan kita diredai oleh Allah yang membawa kita ke syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu sekadarnya pada saya, yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.